Kumpulan sasaran bagi kempen Cintai Alam Sekitar adalah berfokus kepada individu, masyarakat dan negara. Malah digalakkan kanak-kanak diberi pendedahan awal dalam melindungi alam sekitar. Setiap pihak tidak boleh menunding jari, malah perlu berganding bahu untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Justifikasi kempen. Kempen kesedaran alam sekitar ini sewajarnya dilangsungkan bagi meningkatkan kesedaran terhadap keperluan dan kepentingan kebersihan alam sekitar sebagai ekosistem yang sangat penting dalam kehidupan kita, sekaligus menghebahkan kepada orang ramai mengenai kepentingan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat bagi menjamin kesejahteraan bumi. Alam sekitar merupakan khazanah yang tercipta sejak sekian lama, jadi amatlah penting bagi setiap individu untuk memelihara serta memelihara alam sekitar demi kelangsungan hidup generasi akan datang. 4 objektif kempen adalah menanamkan perasaan cinta akan alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesedaran kepada orang ramai mengenai implikasi perbuatan yang tidak bermoral terhadap alam sekitar. Yang ketiga, melahirkan generasi yang mampu menghargai alam sekitar serta bersifat progresif dalam mengembangkan potensi diri masyarakat dan negara. Yang keempat, memastikan setiap individu memainkan peranan dalam memelihara serta memelihara alam sekitar demi menjamin kesejahteraan bersama. Kempen Cintailah Sungai Kita. Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia menganjurkan kempen Cintailah Sungai Kita sejak tahun 1993 dengan matlamat untuk mewujudkan kesedaran tentang betapa pentingnya sungai dalam kehidupan setiap individu bagi menimbulkan keinginan untuk sama-sama memelihara dan mencintai sungai kita. Kempen ini perlu dilaksanakan secara berterusan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan sungai. Ia akan lebih berkesan jika dipaparkan melalui media massa seperti televisyen, radio dan sebagainya. Sungai merupakan khazanah kurniaan Tuhan yang sangat besar fungsinya. Kempen Kitar Semula. Menurut Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam 2007, kurungan Akta 672, kita semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pekerja bagi menghasilkan keluaran yang baru. Kita semula berlaku apabila bahan-bahan diproses dan menghasilkan produk yang sama serta mengubah bahan-bahan yang sepatutnya menjadi sisa kepada sumber-sumber yang bernilai. Sebagai tambahan, ia menjadi sumber kepada alam sekitar, keuangan dan faedah sosial. Bahan-bahan seperti kaca, besi, plastik dan kertas akan dikumpul, diasingkan, seterusnya dihantar ke pusat pemprosesan untuk ditukarkan kepada produk atau bahan baru. Kempen Bebas Beg Plastik. Kempen Bebas Beg Plastik ini bertujuan bagi membendung masalah pencemaran yang semakin berleluasa pada masa kini. Selaras dengan pelaksanaan kempen ini, pihak berkuasa tempatan telah menambahkan beberapa syarat semasa permohonan lesen perniagaan di mana beg plastik tidak lagi dibekalkan secara percuma. Namun, bayaran sebanyak 20 sen akan dikenakan bagi setiap beg plastik yang ingin digunakan oleh pengguna. Hal ini bertujuan untuk menggalakkan pengguna untuk membawa beg sendiri semasa membeli belah ataupun menggantikan penggunaan beg plastik dengan beg mesra alam. Hal ini kerana bahan campuran kimia boleh merosakkan keseimbangan ekosistem, lantas memberi kesan buruk kepada bumi. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang kian pesat berkembang maju, telah terhasilnya banyak kesan-kesan yang berpunca daripada kerakusan manusia. Kesan-kesan ini telah menyebabkan alam sekitar berada di kawasan yang sukar untuk dikawal, dipelihara dan dijaga. Kepupusan alam sekitar yang kian hari kian bertambah menjadi suatu tanda tanya yang harus dipersoalkan oleh manusia. Tidakkah mereka seharusnya menjaga alam ini dengan sebaik mungkin? Ayuh fikirkan peranan masing-masing untuk memastikan alam sekitar ini terus terjaga dengan baik. Sayangi alam, hindari pencemaran.
sekitar sangat penting kepada flora dan fauna. Alam sekitar yang tidak tercemar dapat mengelakkan kepupusan kepada seluruh spesies flora dan fauna. Namun begitu telah wujud pencemaran yang menyebabkan kepupusan kepada pelbagai spesies haiwan. Di Malaysia, aktiviti perindustrian, urbanisasi serta perladangan menyebabkan pencemaran logam berat, racun makhluk berosak, pencemaran organik serta peningkatan keledak dalam air. Ia merupakan pencemaran utama yang memusnahkan kehidupan akuatik. Selain aktiviti penerbangan putaran secara tidak terancang menyebabkan kepupusan kehidupan di sana. Justru itu, alam sekitar harus dijaga dengan baik. Sejak kebelakangan ini, pelbagai penyakit yang berbahaya telah wujud akibat pencemaran alam sekitar. Kesan daripada pencemaran itu, manusia akan menghidap pelbagai penyakit, khususnya respirasi akibat menghidup udara yang tercemar. Jika udara yang dihidup tercemar, sistem pernafasannya akan menyerap pelbagai bahan pencemar ke dalam paru-paru. Ini akan menyusahkan proses penukaran karbon dioksida kepada oksigen. Hal ini seterusnya menyebabkan fungsi paru-paru terjejas dan sistem pengaliran darah mengalami masalah dan mengakibatkan pelbagai penyakit. Oleh itu, alam sekitar haruslah dijaga dengan baik agar kesihatan manusia terjamin. Tarikan pelancong asing. Keindahan alam sekitar dapat membantu negara mengembangkan industri pelancongan. Hal ini kerana keindahan alam sekitar boleh menarik perhatian pelancong dari dalam dan luar negara. Ini seterusnya dapat menjadikan negara sebagai destinasi baru bagi sektor pelancongan di peringkat global. Peningkatan pelancong dari dalam dan luar negara ini akan meningkatkan pendapatan negara di samping memberi peluang pekerjaan kepada pengusaha. Di negara maju terdapat banyak tempat yang menjadikan keindahan alam sekitar sebagai produk pelancongan. Oleh itu, kita harus menjaga alam sekitar dengan baik. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahawa manusia hanya mampu menangisi malapetaka takdir yang maha berkuasa, di mana perbuatan manusia yang menempah bala dan merosakkan kelestarian alam amatlah dikesali. Anggaran nafsu serakah, hutan dan belantara ditelanjangkan. Spesies flora dan fauna juga musnah. Dunia kini sedang diancam bahaya pencemaran. Jadi, langkah-langkah wajar yang berkesan patut diambil. Langkah untuk melindungi alam sekitar ini bukanlah tanggungjawab pihak kerajaan sahaja, malah menjadi tanggungjawab semua pihak. Ayolah bersama memainkan peranan penting dalam menangani masalah pencemaran. Jika semua pihak bekerjasama dalam menangani masalah pencemaran, tentu sahaja 4 komponen bumi terjaga. Alam sekitar yang bersih dan terlindung mencerminkan masyarakat yang harmonis dan sihat bagi menerajui pembangunan sains dan teknologi negara